Potensi luar biasa China telah menarik banyak syarikat global untuk berpindah masuk ke ekonomi kedua terbesar di dunia itu. Tetapi hakikatnya, banyak syarikat multinasional yang telah gagal dalam percubaan menembusi ekonomi negara China. Pada April 2019, syarikat gergasi e-dagang global milik Amerika Syarikat iaitu Amazon telah memutuskan untuk meninggalkan pasaran negara China secara rasmi. Pilihan untuk menutup pasaran tempatan di China itu dibuat selepas bertahun-tahun bergelut untuk mengembangkan perniagaan mereka. Penutupan itu berkait dengan persaingan sengit yang terpaksa mereka hadapi dengan berdepan syarikat-syarikat gergasi milik China sendiri seperti Taobao dan JD.com. Selepas lebih daripada 15 tahun mencuba, Amazon hanya berjaya memperoleh kurang daripada 1% daripada pasaran e-dagang di negara itu yang mempunyai populasi kira-kira 1.4 bilion orang penduduk. Walaupun berjaya masuk ke dalam pasaran China lebih awal, Amazon menghadapi kesukaran untuk bersaing dengan gergasi domestik yang semakin mendapat tarikan dan gagal menarik perhatian pengguna secara berkesan pada platformnya. Namun begitu, Amazon akan terus membuka akses kepada pasaran globalnya melalui domain .com dan dengan cara itu, warga China akan terus mempunyai akses untuk membeli barangan rentas sepadan di Amazon, tetapi harganya berpotensi menjadi lebih mahal dengan kos logistik tambahan serta cukai import. Amazon mendakwa langkah ini adalah untuk mengukuhkan platform pasaran global termasuk meningkatkan jualan rentas sepadan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa syarikat e-dagang global Amazon gagal untuk terus bertahan di China. Teruskan menonton. Pasaran e-dagang China bernilai 2 trilion US dollar pada tahun 2022 menurut Global Data. Negara itu juga mempunyai golongan kelas pertengahan yang berkembang besar, menjadikannya pasaran yang menarik untuk syarikat Amerika Syarikat. Amazon.cn ialah pasaran yang mula memasuki pasaran China pada tahun 2004. Pada masa itu, Amazon memperoleh Joyo.com yang merupakan sebuah pasaran tempatan yang menjual buku dan media dalam talian dengan nilai 75 juta US dollar. Usaha sama itu menjenamakan semula kepada Amazon China di domain Amazon.cn pada tahun 2011. Pada masa itu, rakyat China telah mula ketagih dengan aktiviti membeli belah dalam talian melalui Amazon dan pasaran Amazon telah berjaya mengawal bahagian pasaran lebih daripada 15% dalam tempoh 2011 hingga 2012. Walau bagaimanapun, pada masa ini, bahagian pasaran Amazon China adalah kurang daripada 1%. Dalam pada itu, gergasi e-dagang seperti Alibaba Group dan JD.com yang memiliki dan mengendalikan beberapa tapak e-dagang perniagaan kepada pengguna terbesar dan paling dipercayai di China menjadi pesaing hebat yang mampu mengatasi Amazon di China. Masing-masing berlawan sesama sendiri untuk menawarkan khidmat yang terbaik termasuk penghantaran yang lebih pantas kepada pelanggan. Tambahan pula, sistem beli belah, pembayaran dan penghantaran kedua-dua syarikat ini terbukti lebih sesuai dengan cita rasa pengguna China. Selain itu, Amazon juga tidak dapat bersaing dengan pasaran yang lebih kecil seperti Pinduoduo dan VIP.com. Latar belakang Amazon. Amazon.com adalah syarikat multinasional Amerika Syarikat yang menumpukan kepada e-dagang, perkomputeran awam, penstreaman digital dan kecerdasan buatan. Amazon adalah antara perniagaan dalam talian yang terbesar di dunia. Selama hampir 2 dekad, Amazon telah menawarkan perkhidmatannya kepada pelanggan hampir ke seluruh dunia. Syarikat itu telah disebutkan sebagai salah satu kuasa ekonomi dan budaya yang paling berpengaruh di dunia serta jenama paling berharga di dunia. Jeff Bezos mengasaskan Amazon di Washington pada 5 Julai 1994. Ia bermula sebagai pasaran dalam talian untuk buku tetapi berkembang untuk menjual barangan elektronik, perisian, permainan video, pakaian, perabot, makanan, barang permainan dan barang kemas. Pada 2015, Amazon mengatasi Walmart sebagai peruncit paling berharga di Amerika Syarikat dengan pemodalan pasaran. Pada Ogos 2017, Amazon memperoleh Whole Food Market untuk 13.4 bilion US dollar yang meningkatkan dengan ketara jejaknya sebagai peruncit fizikal. Pada 2018 pula, perkhidmatan Amazon Prime telah mengatasi 100 juta pelanggan di seluruh dunia. Sebab Amazon gagal di China. Walaupun Amazon merupakan syarikat e-dagang terhebat di dunia serta antara yang pertama menyertai ekonomi pasaran kedua terbesar dunia iaitu China, Amazon nampaknya gagal untuk terus bertahan. Sebenarnya, bukan hanya Amazon sahaja yang terpaksa berdepan dengan kegagalan besar perniagaan sehingga terpaksa meninggalkan pasaran China. Beberapa syarikat gergasi global lain juga telah berdepan dengan situasi yang sama. Syarikat eBay juga telah gagal di China selepas melabur ratusan juta ke dalam perkhidmatan domestik di negara itu.
Selepas 3 tahun, eBay menjual operasinya pada tahun 2006 dan ia tidak lagi beroperasi sejak itu. Walmart juga terpaksa gulung tikar selepas bertahun-tahun cuba untuk memikat pelanggan Cina. Selain e-dagang, syarikat teknologi lain juga sebenarnya telah berhadapan dengan saingan domestik di mana kesemuanya berakhir dengan kesimpulan yang sama. Dan antara sebab utama kegagalan Amazon di negara yang diperintah Parti Komunis itu adalah disebabkan tidak dapat bersaing dengan syarikat-syarikat gergasi e-dagang milik negara tersebut. Halangan kemasukan. China mempunyai kawalan undang-undang yang terhad untuk melindungi firma domestik mereka. Daripada membenarkan orang asing melabur dalam perniagaan teknologi, kerajaan China lebih suka menyokong firma tempatan mereka dan ini dapat dilihat daripada fakta bahawa laman web Google dan Facebook telah disekat di negara itu. Jadi, dalam kes Amazon ini, ia bertemu dengan banyak syarikat gergasi e-dagang China yang sangat kompetitif seperti Alibaba, Taobao.com, JD.com dan banyak lagi. Persamaan tawaran perkhidmatan. Amazon mempunyai dasar penghantaran percuma untuk ahli Amazon Prime, namun berbeza di China, tawaran yang diberikan Amazon itu juga sebenarnya ditawarkan oleh syarikat-syarikat e-dagang lain. Hakikatnya, Alibaba dan JD.com juga mempunyai penghantaran percuma bukan sahaja untuk barangan buatan China tetapi juga untuk barangan import. Oleh itu, Amazon tidak lagi boleh menggunakan ini sebagai titik jualan untuk menarik pembeli di negara ini. Promosi yang gagal. Walaupun Amazon telah mengurangkan yuran keahlian untuk Amazon Prime di China kepada kira-kira $30 setahun, di mana angka ini adalah jauh lebih rendah daripada yuran keahlian di Amerika Syarikat, Amazon nampaknya telah gagal menembusi pasaran China kerana dua gergasi e-dagang China nampaknya menawarkan promosi yang lebih baik. Alibaba dan JD masing-masing berlumba untuk menawarkan tawaran paling istimewa untuk ahli dan pengguna mereka. Platform yang tidak menarik. Kebanyakan pengguna Cina melayari laman web e-dagang dan membuat pembelian menggunakan telefon pintar. Walau bagaimanapun, platform Amazon kelihatan tidak menarik dan interaktif kepada pengguna Cina kerana gaya yang minimum dan penggunaan warna yang tidak menarik. Sebaliknya, pesaing Amazon iaitu Alibaba dan JD pula masing-masing menawarkan platform berwarna-warni dengan menggunakan warna oranye dan merah. Kedua-dua warna ini dalam psikologi mewakili kehidupan dan tenaga yang penuh yang boleh meningkatkan mood pengguna untuk membeli belah dalam talian. Walaupun Amazon dilihat cemerlang di laman web, tetapi mereka nampaknya tidak mampu untuk menyaingi pesaing yang ada pada platform atas talian di telefon pintar. Isu ekosistem digital. China mempunyai pertumbuhan pesat di setiap bahagian yang dibangunkan secara sistematik dan disebabkan oleh itu, dapat dilihat bahawa China hari ini mempunyai ekosistem teknologi yang sangat mantap. Pada masa kini, rakyat China kebanyakannya menggunakan WeChat sebagai platform komunikasi utama dalam kehidupan seharian yang juga menghubungkan setiap rangkaian sosial seperti QQ, Weibo, Renin dan Youku. Bukan itu sahaja, kesemua rangkaian sosial ini mempunyai sistem periklanan yang mencadangkan produk daripada setiap platform e-dagang China. Oleh itu, setiap platform sebenarnya saling menyokong antara satu sama lain sehinggalah pengguna boleh memesan dan membayar dengan segera menggunakan WeChat Pay atau Alipay. Sebaik sahaja Amazon masuk, ia telah menjadi objek asing dalam ekosistem digital yang sedia ada ini dan ini sekaligus menyukarkan Amazon untuk terus bersaing dengan ekosistem digital sedia ada. Kesimpulannya, kegagalan Amazon di China adalah disebabkan kegagalan mereka untuk memahami budaya dan sifat rakyat China. Untuk berjaya menjalankan perniagaan di luar negara, ia tidak hanya bergantung kepada kualiti produk, teknologi dan harga, namun komunikasi antara budaya adalah faktor terpenting sebenarnya. Oleh itu, sesebuah perniagaan seharusnya mendapatkan pandangan dan memahami sikap serta budaya sesebuah negara sebelum memasuki ke dalam pasaran ekonomi sesebuah negara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.